يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. فضلا وجودا. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا
Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha. Zalika taqdirul azizil alim. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Hamim. Turunnya kitab ini dari Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Sebuah kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya satu persatu. Iaitu Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab bagi faedah orang-orang yang mengetahui tahu dan memahami kandungannya. Yang membawa berita yang menggembirakan bagi orang-orang yang beriman dan membawa amaran kepada orang-orang yang ingkar. Dalam pada itu kebanyakan mereka berpaling ingkar, tidak mahu mengetahui dan memahaminya. Maka dengan sebab itu mereka tidak menerima dan tidak mematuhinya. Dan mereka berkata, hati kami dalam tutupan yang berlapis-lapis menghalangi kami daripada memahami apa yang engkau serukan kami kepadanya. Dan pada telinga kami penyumbat menjadikan kami tidak dapat mendengar. Serta di antara kami denganmu ada sekatan yang memisahkan fahaman kita. Oleh itu bekerjalah engkau untuk agamamu. Sesungguhnya kami juga tetap bekerja untuk mempertahankan kepercayaan kami. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku, Tuhan kamu hanya Tuhan yang satu. Maka hendaklah kamu tetap teguh di atas jalan yang betul lurus, yang membawa kepada mencapai keredaannya. Serta pohonlah kepadanya mengampuni dosa-dosa kamu yang telah lalu. Dan ingatlah kecelakaan besar bagi orang-orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Iaitu orang-orang yang tidak memberi zakat untuk membersihkan jiwa dan harta benda. Dan mereka pula kufur ingkar akan adanya hari akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, mereka beroleh balasan pahala yang tidak putus-putus. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya tidak patut kamu kufur kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa. Dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya yang demikian sifatnya dan kekuasaannya. Ialah Allah Tuhan sekalian alam. Dan ia menjadikan di bumi gunung ganang yang menetapnya, tersergam tinggi di atasnya. Serta ia melimpahkan berkat padanya. Dan ia menentukan ada padanya bahan-bahan keperluan hidup penduduknya. Sekadar yang menyamai hajat yang diminta dan dikehendaki oleh keadaan mereka. Semuanya itu berlaku dalam 4 masa. Kemudian ia menunjukkan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit serta langit itu masih berupa asap. Lalu ia berfirman kepadanya dan kepada bumi, turutlah kamu berdua akan perintahku sama ada dengan sukarela atau dengan paksa. Keduanya menjawab, kami berdua sedia menurut patuh dengan sukarela. Lalu ia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa. Dan ia memberitahu kepada tiap-tiap langit akan urusan dan keperluan masing-masing. Dan kami hiasi langit yang dekat pada pandangan mata penduduk bumi dengan bintang-bintang yang bersinar, cemerlang serta memelihara langit itu dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui. Kita berada dalam permulaan tafsir surah Fussilat. Surah yang ke-41 pada juzuk yang ke-24. Bermula ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-12. Ayat-ayat yang kita bacakan menceritakan Al-Quran dan sifat-sifat Al-Quran dan watak pada pengingkarinya di kalangan para musyrikin yang menyekutukan Allah SWT. Ayat yang kita bacakan ini juga menceritakan kemanusiaan Nabi Muhammad SAW. Basyariyatul Rasul. Rasulullah SAW ialah seorang manusia. Dan ayat yang kita bacakan ini juga menceritakan tentang dalil-dalil kewujudan Allah Ta'ala, kesempurnaan kekuasaannya dan juga kebijaksanaannya dalam mencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dan menciptakan keperluan manusia dalam 6 masa yang ditentukan oleh Allah SWT. So, manusia dapat membandingkan secara cepat antara Allah yang menciptakan semuanya dengan berhala yang didakwa sebagai Tuhan dan sekutunya. Maka ini kandungan pemahaman umum pada ayat-ayat yang kita bacakan. Allah berfirman, Hamim, tanzilum minar rahmanir rahim. Sebagaimana surah-surah yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah. Alif lam mim, ha mim, alif lam ra, ta ha, yasin. Maka susunan perkataan ini
bagi menggambarkan mukjizat Al-Quran. Bagi menggambarkan suatu perkataan yang tak pernah digunakan oleh orang Arab dan pakar bahasa sebelum ini. Maka ini adalah kita katakan satu revolusi dalam bahasa Arab. Yang selama ini pada pujangga Arab, pada penyairnya, pada pakar bahasanya, tidak pernah terfikir boleh menyusun perkataan membentuk bunyi dan konsonan yang baik. Yang penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Sehingga menarik perhatian pada pujangga bahasa, pada pakar bahasa Arab untuk mengetahui apakah ayat selepas Alif Lam Mim, selepas Hamim, selepas Yasin, selepas Toha. Maka Hamim satu cabaran tentang kehebatan Al-Quran. Mukjizat Al-Quran. Sila susun, sila buat seperti itu. Walau sekadar perkataan Hamim atau Alif Lam Mim atau Alif Lam Ra atau Nun atau Qaf atau Sad ataupun Alif Lam Mim Sad atau Kaf Ha Ya Ain Sad dan lain-lain huruf muqatta'ah. Ini huruf yang disusun. Huruf muqatta'ah maknanya huruf yang disusun-susun. Yang mereka pun tak tahu maknanya apa. Tetapi bunyinya menarik perhatian. Konsonannya memberi perhatian yang begitu utama pada mereka. Kemudian kata Allah, Tanzilun minar rahmanir rahim. Inilah Al-Quran yang diturunkan daripada Allah yang sifatnya penyayang, pemurah pada semua makhluk dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Allah menjelaskan pada ayat yang kita bacakan yang pertama bahawa penurunan Al-Quran ini daripada Allah secara mutlak. Dan turunnya Al-Quran ini sebagaimana kita sebut dalam mukaddimah kita semalam sebagai rahmat kepada manusia. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah diutuskan kamu wahai Muhammad melainkan rahmat pada sekalian alam. Yakni Rasulullah yang membawa Al-Quran, dia membawa rahmat. Sifat Al-Quran ini sifat membawa rahmat pada manusia seluruhnya. Dan Allah menyebut Quran ini turun daripada sifat pemurah Allah. Bila kita sebut seorang pemurah, apa benda dia akan bagi? Paling bermanfaat pada kita. Kalau ada seorang pemurah kata, saya nak beri sesuatu pada awak. Kita jangkakan dia beri apa? Orang paling pemurah yang kita kenal. Dia kata, saya nak beri awak sesuatu. Atau dia kata gini, saya nak buat rumah tu buka. Ni orang pemurah cakap, bukan orang kedekut. Kalau orang kedekut, biskut kering je. Kalau orang pemurah cakap, kita expect, kita jangka apa? Unta bakar, kuda golek, mungkin kangaroo, barbecue. Pelik-pelik lah, orang kaya, orang pemurah. Mungkin kambing seekor seorang makan. Orang pemurah. Kita duk bayangkan dia akan beri paling istimewa. Kalau orang pemurah beri hadiah, bos kita bagi bonus, takkan nak bagi bonus 2 hari bonus. Paling kurang dia bagi 20 bulan bonus. Sebab dia pemurah. Dia akan beri benda yang kita tak jangka, satu. Yang kedua, benda yang paling beri manfaat pada kita. Dan yang ketiga, benda yang paling kita ingat sekali selama-lamanya. Maka Allah yang pemurah menghadiahkan kita sesuatu yang paling agung, Al-Quran. Al-Quran paling agung. Dibaca dapat pahala. Dibaca dapat ketenangan. Dibaca dapat kekuatan. Dibaca dapat ilmu. Dibaca jadi pelindung dan pertahanan. Dibaca menjadikan kita semakin mempunyai basirah, penglihatan cahaya. Dibaca, diangkat darjat akhirat. Dibaca menjadikan kita dapat hidayah. Dengar pun dapat hidayah. Banyak mana manusia mendengar baca Quran dapat hidayah. Apatah lagi membacanya. Dapat ilmunya. Dapat segala-gala dalam Quran. Hatta jin. Tak ada perkataan yang melemahkan jin selain daripada Quran. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami dengar satu bacaan yang ajaib. Jin ni dia dah biasa dengar syair, dengar lagu, dengar gurindam, dengar puisi. Dengar semua benda. Tapi jin tidak pernah memuji suara yang didengar selain Al-Quran. Sebab itu jin bila dibacakan Quran ditunduk. Dia patuh. Dan Quran digunakan untuk halau jin atau menjadikan jin itu beriman. Maka Al-Quran kurniaan Allah yang maha pemurah pada semua makhluknya. Dengan Quran
makhluknya dan manusia dapat sesuatu yang paling bernilai dari itu. Sebab itu untung orang yang baca Quran, tadabbur Quran, faham Quran, yang hafal Quran, yang menyampaikan Quran, mengajar Quran. Ini semua orang untung. Sebab inilah hadiah paling bermakna Allah Ta'ala pada manusia, pada umat Bani Adam semuanya. Kemudian Allah menyebut, Quran ini juga turun daripada Allah yang sifatnya Ar-Rahim. Bila kita sebut perkataan Ar-Rahim, memberi maksud Allah Ta'ala yang maha penyayang. Kepada siapa? Yang mengikuti Quran. Yang beriman dengan Al-Quran. Yang berpegang dengannya. Tadi kita sebut pemurah. Lama pemurah Allah beri Quran. Supaya dia terus menjadi petunjuk pada manusia. Sebab itu Allah Ta'ala mewafatkan Rasulullah, tak perlu hantar Nabi lain. Kerana cukup Quran. Kalau sebelum ini Nabi-Nabi diwafatkan, digantikan. Wa arsalna ilaikum rasulan tatra. Wa arsalna ilaikum, dan kami utuskan kepada kamu Rasul-Rasul tatra secara berturut-turut. Tapi bila sampai Nabi Muhammad SAW, stop. Kenapa stop? Ya, kita kata Nabi itu penutup. Khatamul Anbiya, Khatamul Mursalin. Ya benar. Lagi, apa sebab Nabi Allah Ta'ala tutup Nabi Muhammad SAW? Kerana sudah ada Quran. Maka Allah menjadikan umat ini membaca Al-Quran sebagaimana Rasulullah baca. Menjadikan umat ini memahami Al-Quran sebagaimana Rasulullah suruh kita faham. Menyebarkan Al-Quran sebagaimana Rasulullah suruh kita sebar. Mengamalkan Al-Quran sebagaimana Rasulullah suruh kita sebarkan. Suruh kita amalkan. Maka generasi ini terpelihara kerana ada Quran. Rasulullah dah wafat. Allah tak hantar lagi Rasul. Sebab dah ada Quran. Nabi-Nabi dulu kalau wafat, dia hantar lagi Nabi. Dia hantar lagi Rasul. Kerana tak ada satu panduan yang tetap. Kerana setiap panduan yang diturunkan bernama Taurat, Injil, semua diubah, ditokok tambah. Tidak dibaca, tidak dipeduli. Tak ada orang cetak. Tak ada orang nak sebarkan. Sekarang lah baru nak cetak, dulu tak ada. Al-Quran daripada awal lagi sudah ditulis oleh semua para sahabat. Dicetak dalam dada-dada mereka. Sebagaimana mereka mencetaknya dalam amalan mereka. Mereka sebarkan. Suami buat balik Quran ke rumah. Sampai kepada isteri. Dibacakan kepada isteri. Lalu Al-Quran yang ada pada setiap rumah orang Islam. Sebagaimana hari ini. Hari ini rumah orang Islam mana tak ada Quran? Paling kurang pun yang buat akad nikah hari tu. Ada simpan. Rumah mana orang Islam kita kata sebut tak ada Quran. Macam ganjil. Kita tak nafi mungkin tak ada. Mungkin ada segelintir tak ada. Tapi umumnya ada. Umumnya ada. Berbanding dengan mana-mana agama lain. Apakah penganut agama lain menyimpan kitab suci mereka. Yang mereka anggap suci. Ada tak kat rumah masing-masing? Bukan sekadar mereka tak baca. Mereka biarkan paderi je baca. Biar sami je baca. Kita orang tak baca. Kita orang dengar je. Hari Ahad kita dengar. Tapi kita umat Islam tidak begitu. Kita tak diajar untuk kita dengar ustaz kita baca. Lalu kita tak baca apa-apa. Kita pun disuruh baca. Lalu kita membacanya di rumah kita, di masjid, di surau. Kita mendengarnya dalam kenderaan kita. Bukan kita tunggu datang jemaah, dengar khutbah jemaah, baru dengar baca Quran. Sebagaimana Kristian datang hari Ahad. Atau Yahudi datang hari Sabtu. Lalu dengarlah paderi mereka baca. Hakham mereka baca. Rabai mereka baca. Dan mereka sini tak ada kemampuan nak baca. Kita tak. Ni anak kita kecil berhinguh pun baca Quran. Baca Quran. Kecil-kecil dah baca Quran. Dah hafal lagi. Bukan kata baca, hafal lagi. Untuk menunjukkan bagaimana sifat Al-Quran tadi. Hebat. Maka tidak perlu lagi Rasulullah SAW untuk dipanjangkan umurnya atau digantikan dengan Rasul yang lain. Kerana Allah dah beri pada Nabi SAW Al-Quran. Mukjizat sampai kiamat. Maka sifat Al-Quran ini hadiah Allah pada kita semua. Manusia. Dan sifat penyayang kepada yang mengikutinya. Siapa yang ikut Quran Allah sayang dia. Ini kata Ar-Rahim. Kemudian Allah menyebut. Kitabun. Quran ini. Fussilat ayatuh. Diterangkan. Diberikan penjelasan ayat-ayatnya. Quranan Arabiyah. Itu Quran dalam bahasa Arab. Pertama Allah menyebut. Ini satu kitab. Bila Allah sebut Al-Quran ini kitab. Berarti ini satu mukjizat. Yang menunjukkan Al-Quran ini akan dibukukan. Asal Al-Quran berada pada helaian-helaian. Yang ditulis oleh para sahabat pada kepingan-kepingan pelepah kurma. Dan kulit-kulit binatang. Dan pada batu-batu. Itu asal. Mereka menulisnya. Sehingga ia kekal begitu. Tidak dihimpunkan.
Namun catatan itu ada pada setiap para sahabat dan setiap ummah orang Islam. Bila berlakunya peperangan Murtad zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pada tahun ke-12 Hijriah, maka ramai hafiz Quran yang mati. Bukan setengah ulama menyatakan jumlah mereka yang mati 500 orang di kalangan hufaz Quran. Maka Umar Al-Khattab mulai bimbang. Bimbang Al-Quran ini tidak dapat diwarisi pada umat yang akan datang. Maka diminta Abu Bakar As-Siddiq supaya menghimpunkan Quran. Sahabat dah hafal semua 30 juzuk, tapi minta dihimpunkan. Kerana selama ini mereka menyangka bahawa cukup mereka menghimpunkan dalam dada mereka, dalam ingatan mereka. Tak perlu ditulis. Macam kita lah banyak benda kita rasa kita ingat, kita pun tak tulis. Tiba-tiba kita lupa bahawa kesan pada generasi akan datang tu. Kita tak tulis apa. Kadang-kadang orang hutang kita pun kita tak tulis. Sebab kita rasa ingat, kita ingat. Sebab tengok muka dia ingat duit kita. Kita ingat sungguh. Tapi kadang-kadang dia mungkin lupa. Kita mungkin ingat kalau kita mati, anak kita tak tahu dia hutang berapa. Anak kita. Sebab anak kita tak hafal macam kita. Berapa hutang ayah? Orang ni boleh je tipu. Ayah kau dulu, aku hutang bukan RM1,000 tau, RM100. Aku dah bayar dulu. Dan kita pun tak ada tulis apa-apa. Ayah kita pun tak tulis apa-apa. Kita percayalah. Kita percaya kalau ayah kita hidup, dia okey. Maka Umar Al-Khattab bimbang dengan matinya hufaz Quran. Lalu kata Abu Bakar, aku tak akan buat apa yang Rasulullah tak pernah buat. Rasulullah tak pernah buat, dia wahyu masih turun. Kerana susunan Al-Quran itu belum lagi dimuktamadkan. Dan ketika mana susunan Al-Quran dimuktamadkan, masa Rasulullah wafat. Maka proses penyusunan dalam kitab itu tidak boleh berlaku kerana kewafatan Nabi SAW. Tapi para sahabat dah tahu susunannya kat mana. Akhirnya Abu Bakar pun setuju. Kerana Abu Bakar melihat kebenaran ada pada cadangan Umar Al-Khattab. Lalu dibentuk lajnah Al-Quran yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu. Semua para sahabat mesti bawa catatan yang mereka ada. Di samping hafal, mereka menghafal Al-Quran. Dan setiap ayat perlu ada 2 orang saksi. Oh, ini ayat yang diturunkan. Demikian dihimpunkan Al-Quran pada zaman yang dekat dengan Rasulullah. Berbanding Bible yang ditulis selepas 200 tahun, bahkan Taurat ditulis lepas 400 tahun. Kewafatan Nabi Musa, 400 tahun. Dan Bible kejadian selepas 200 tahun. Sehingga dia ada versi berpuluh-puluh versi. Al-Quran tak ada banyak versi. Atau tidak ada versi lain, dia satu je. Dia sudah ayat-ayatnya. Akhirnya dinamakan sebagai Mushaf Mushaf Induk. Disimpan di rumah siapa? Di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kerana menghormati kedudukannya sebagai isteri Nabi SAW. Dan menghormati kedudukan Abu Bakar sebagai khalifah waktu itu. Dan Aisyah anaknya. Dan bila mana Abu Bakar wafat, maka Aisyah menyerahkan mushaf itu kepada Umar. Maka Umar memuliakan anaknya Hafsah yang juga isteri Nabi SAW. Maka mushaf itu disimpan di rumah Umar. Sehingga datang Uthman bin Affan ingin menyalingnya kembali kepada 6 salinan. Maka dia ambil mushaf daripada rumah Hafsah. Maka disalingnya 6 naskah untuk dihantar ke bandar-bandar utama. Maka dinamakan naskah yang ditulis oleh Uthman sebagai Mushaf Uthman. Mushaf Uthmani. Yang kita guna hari ini. Mushaf Uthmani. Maka mushaf ini yang tersebar. Mushaf disimpan rumah Hafsah. Mushaf Uthmani yang tersebar di Mekah, di Syam, di Mesir, di Kufah, di Basrah. Di 6 wilayah bandar utama Islam. Maka demikian bagaimana Al-Quran itu tersebar menjadi kitab. Kitabun. Allah dah sebut dah. Kitabun. Allah tak sebut sebagai suhuf. Suhuf yakni lembaran-lembaran yang tak tersusun. Allah sebut kitabun. Al-Quran ini akan jadi kitab. Disusun. Fussilat ayat tu. Diterangkan ayat-ayatnya. Sebagaimana kita sebut semalam, setiap ayat menafsirkan ayatnya. Setiap surah menerangkan surah yang sebelumnya. Dan selepasnya. Sebagaimana kita sebut antara surah yang kita baca sebelum ini. Iaitu surah Ghafir, surah Mu'min. Maka sebahagian penjelasannya ada pada surah yang kita baca pada malam ini, surah Fussilat. Itu sifat Al-Quran. Dia menjelaskan antara satu sama lain. Quranan Arabiyyah. Dan Quran ini sifatnya bahasa Arab. Bukan bahasa campur, bukan bahasa rojak. Untuk menunjukkan keluasan bahasa Arab.
Dan untuk menunjukkan bagaimana bahasa Arab, bahasa itu satu bahasa yang terpelihara di seluruh dunia. Tuan-tuan, aneh bahasa Arab, bagaimana Allah jadikan bahasa Arab ini bahasa yang paling tersimpan atau yang paling terpelihara. Kerana pertama Al-Quran bahasa Arab. Satu. Yang kedua sunnah Rasulullah, hadis Nabi dah bahasa Arab. Yang ketiga masih ada bangsa Arab. Yang keempat, kesan perkembangan Islam, maka orang Islam yang ajam belajar bahasa Arab. Dan para ulama mengarang kitab bahasa Arab. Maka setiap bacaan dalam ibadat dalam bahasa Arab. Setiap qasidah dan pujian dalam bahasa Arab. Akhirnya bahasa Arab bahasa yang paling terjaga di dunia. Kerana Qurannya bahasa Arab, hadisnya bahasa Arab, kitab-kitabnya tulis dalam bahasa Arab. Sehingga kalau ada ulama yang cuba tulis kitab yang bukan dalam bahasa Arab, mereka akan ditentang. Tak boleh. Demi menjaga bahasa Arab. Di antara ulama yang pertama menulis kitab yang bukan bahasa Arab ialah Syekh Daud Fatani. Bila dia mula menulis kitab bahasa Melayu. Ketika mana dia berada di Mekah, mengajar di Mekah. Maka ulama-ulama di Mekah memarahinya. Kerana dia telah memecah tradisi ulama-ulama yang mesti karang kitab dalam bahasa Arab. Demi memelihara bahasa Arab. Supaya orang ni belajar bahasa Arab. Lalu mereka mengadu kepada kerajaan Osmaniyah. Maka Syekh Abdul Qadir, maka Syekh Daud Fatani membalas surat tersebut. Bahkan dikatakan dia mengadap Khalifah Osmaniyah. Kerajaan Osmaniyah, Turki. Untuk menjelaskan bahawa bangsa dia, kaumnya tak erti bahasa Arab macam yang lain. Lambat sikit bahasa Arab ni. Maka dia bertujuan untuk memudahkan pengajian kita. Kita tahu dia menterjemahkan kitab hampir 41 buah. Yang ditulis dalam bahasa Melayu. Untuk memudahkan. Namun cara gaya bahasanya masih lagi terikat dengan cara bahasa Arab. Masih terikat. Cara penulisannya. Antara apa yang kami tahu, antara ulama yang pertama menulis bahasa, menulis kitab yang bukan dalam bahasa Arab, Syekh Daud Al-Fatani. Dan beliau menyebut sebab-sebab kaumnya lemah bahasa Arab. Antara sebab. Namun tetap menjadi tradisi ulama kalang kitab bahasa Arab. Jadi mesti. Saya baca ulama Cina yang tulis kitab dalam bahasa Arab. Dan dirujukan kepada ramai orang Islam yang lain. Pada kitab tu ditulis orang Cina. Kitab fiqh. Kitab tauhid. Kitab sekian-sekian. Bukan kita lihat ulama-ulama yang bukan berbangsa Arab tapi bercakap Arab. Seperti Imam Bukhari. Seperti Imam Muslim. Hatta Imam Abu Hanifah berbangsa Parsi. Bukan orang Arab. Dia bukan sekadar peta bercakap Arab. Bukan menulis dalam bahasa Arab. Dan ramai ulama yang bukan orang Arab. Tapi cakap Arab. Tulis bahasa Arab. Mengajar bahasa Arab. Bagaimana Arab itu dipelihara. Bukan kita ada orang Melayu di Mekah. Almarhum Syekh Yasin Al-Padani. Dia orang Melayu, orang Padang, Sumatera. Tapi tak kerti cakap Melayu, cakap Arab. Didik daripada kecil, cakap Arab. Dan mengajar bahasa Arab. Dan dianggap sebagai alim musnid. Orang paling alim dalam hadis orang Melayu. Dan ramai ulama mengambil sanad daripada ini termasuk guru-guru kami. Yang belajar di Universiti Al-Azhar. Ini cerita bahasa Arab. Quranan Arabiyyah. Quran dalam bahasa Arab. Kenapa Allah mentionkan bahasa Arab? Kerana kekuatan bahasa Arab. Dari sudut maknanya, sebutannya, lagunya. Kadang-kadang kita orang yang minat taranum. Ni lagu Quran ada berapa? Bayatinya, sobanya, sikahnya, nahwannya, hijaznya, lagu. Kita kalau menyanyi kot Melayu, kot Inggris, ada tak lagu-lagu macam itu? Nama dia, irama dia. Bagaimana cara lagu-lagunya? Kita baca Fatihah dengan jiharkahnya, sekian-sekian. Unik bahasa Arab. Dia boleh ditajwidkan, dipanjangkan, dipendekkan. Cuba tuan-tuan cakap Melayu, tuan-tuan panjangkan dia ikut makna harakah. Saya nak makan mesti. Kan bunyi nampak bodoh sikit. Tak lawa. Kalau sebut saya datang, ni gagak ke lambat loading apa ni. Tapi bahasa Arab dia boleh dipanjang, pendek, dengung. Indah. Bahasa lain tak boleh buat. Cuba bahasa lain buat, cuba. Cuba bahasa lain buat macam mak tu. Mak wajib tu. Mak jaiz tu. Cuba buat. Idramnya, iqlabnya, buat. Cuba buat, dia jadi tak berapa sempurna. Tapi bahasa Arab boleh buat macam tu. Boleh buat lagu. Boleh didengungkan, boleh dipanjangkan. Sepanjang-panjangnya. Maka lihat bila kita azan. Maka dipanjangkan. Dengguk dia. Hayla solah ke hayla falah panjang. Menarik perhatian. Ini Quran dan Arabiyyah. Sifat mukjizat bahasa.
Kemudian kata Allah, liqaumin ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui. Yang dimaksudkan ialah bagi kaum yang ingin mengetahui maknanya, ingin mengetahui maksudnya, ingin mengetahui hidayahnya, nak tahu. Sebab dalam semua ilmu, kalau kita tak nak tahu, kita tak akan dapatlah. Tuan-tuan nak belajar bahasa, tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan faham. Tuan-tuan nak belajar ilmu geografi, sains, tuan-tuan nak tahu, maka tuan-tuan akan faham. Yang kita dah sebut semalam, isu orang kafir, dan orang yang tak dapat hidayah, dia tak nak faham, tak nak tahu tentang Quran. Dia nak tahu semua benda. Ni kalau buka TikTok, nak tahu semua benda yang orang geng-geng TikToker cakap. Tapi Allah cakap dalam Quran, mereka tak nak tahu. Kalaulah mereka membukanya dan mentadaburinya, nescaya mereka jumpa hidayah. Tapi tak, kita lebih rela buka Facebook lama-lama. Buka TikTok lama-lama. Sebab tu kita tak jumpa hidayah, kita jumpa hiburan. Yang melemahkan jiwa. Yang menumpukan akal. Yang menghilangkan kekuatan diri kita. Tentang generasi TikTok, generasi Facebook. Generasi ni generasi lemah belakang ni. Lemah tak lemah, semua masalah duk mengadu kat situ. Sebab lemah. Dia tak boleh nak simpan. Dia kan kita dah sebut orang kuat ni, dia tak kongsi masalah dengan orang sebab dia kuat. Dia tak payah nak kongsi dengan orang. Umpama kita angkat berat. Kalau kita kuat, kita boleh angkat seorang-seorang. Kita tak panggil sekampung angkat berat. Tolong angkat sekali, maknanya kita tak kuat. Masalah kita, kalau kita kuat, kita tak akan cerita ke orang. Saya tanggung sendiri, apa masalah ni? Ni tak, rumah tangga dia 400,000 rakyat Malaysia terpaksa tumpang sekali. Tolong selesaikan. Dia sendiri tak boleh selesaikan. Maka dia berkata, terima kasihlah netizen kerana kuatkan semangat saya. Bukan besar masalah dia tu. Tapi dia perlukan semua benda tu. Yang like, yang komen, tolong like, tolong komen, tolong share. Barulah saya tenang. Macam tu. Tapi kalau kita kuat, kita tak perlukan benda tu. Sebab tu bila orang baca Quran, jiwa dia kuat. Gagah. Tak payah cerita apa masalah. Ni sakit ibu kaki pun masuk Facebook. Sakit perut pun masuk Facebook. Benda sakit semua masuk Facebook. Nasi masak tak jadi pun masuk Facebook. Tak jadilah nasi masak hari ni. Orang pun like. Kita pun pening apa benda masalah dia orang ni. Semua nak kongsi. Kenapa? Kerana jiwanya lemah. Dia nak suruh orang tahu. Kalau orang tak tahu, dia ada masalah besar. Dia nak minta komen orang. Dia nak pandangan orang dengan cara tu. Kalaulah mereka ini mentadaburi Al-Quran, maka lahirlah generasi yang kuat. Yang kita dah baca kisah para sahabat. Mereka menyembunyikan masalah mereka. Mereka kuat menghadapinya. Tak payah nak share siapa-siapa. Mereka kuat, mereka gagah. Tapi kita generasi lemah. Generasi kita bila ada masalah, seperti tak tahu nak uruskan. Lalu mereka binasa dengan masalah yang paling kecil. Yang kata kalau masalah besar. Kemudian kata Allah, Basyiran wa nadhira. Sifat Al-Quran itu memberi khabar gembira kepada orang yang mentaatinya, yang mengikutinya, dan memberi khabar amaran kepada yang mengingkarinya, yang menolaknya di kalangan orang kafir dengan neraka, dengan hukuman Allah SWT. Fahum la yasma'un, dalam keadaan mereka tidak mendengarnya. Lalu kata orang kafir dan mempersendakan Al-Quran. Tengok ulama kata ini kata-kata Abu Jahal kepada Nabi SAW. Apa dia ayatnya? Waqalu, dan mereka kata. Siapa kata ni? Abu Jahal. Tapi kenapa mereka kata? Sebab Abu Jahal mewakili semua mereka. Macam kita kadang-kadang kita bercakap wakil semua orang, kita bersebut. Dia anggap semualah wakil. Waqalu, mereka kata, qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilai. Hati kami ni tak masuklah apa yang kau cakap. Kata mereka pada Nabi SAW. Wa fi adhanina waqrun, dan telinga kami tersumbat tak dengarlah kau cakap apa. Wa min bainina wa bainika hijab. Macam antara kita ni ada penghalang dan dinding, tak faham kau cakap apa ni. Kata orang-orang kafir dalam mempersendakannya. Fa'amal, silalah saya bawa Islam tu. Fa innana amilun, kami yang akan pertahankan agama berhala kami. Kata ulama, bila Abu Jahal dia datang jumpa Nabi SAW, maka dia pun ambil baju dia, ditutup muka dia. Seperti mempersendakan. Ambil baju ni, angkat, tutup. Tutup telinga, tutup mata. Lalu kata Abu Jahal, Ya Muhammad, bainana wa bainik wa bainaka hijab istihza'an min. Wahai Muhammad, antara aku dengan kamu, antara kami dengan kamu ada dinding, tak mungkin kamu dapat pengaruhi kami. Kami ada benteng sendiri. Telinga kami ni tak dengar kau cakap apa. Hati kami tak masuk apa yang kau ingatkan.
Tuan-tuan, mereka mempersendakan, mereka tak nak dengar. Walau asas Islam tiada paksaan dalam agama. Awak cuma diminta dengar, tapi tak dipaksa. Tapi mereka berkata, telinga kami ni dah tersumbat dah, tak nak dengar. Hati kami juga tertutup. Dan antara kami dengan kamu ada dinding yang menghalang kami untuk memahami apa yang kamu sampaikan. Ini 3 alasan mereka kufur dan kafir. Kata Allah, Qul, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, innama ana bashar mislukum, aku manusia macam kamu. Ialah kalau kamu tak nak beriman, kamu tak nak dengar, aku tak boleh buat apa-apa. Aku ni manusia je. Kerja aku menyampaikan. Dan kalau kamu tak nak dengar, kamu tidak mau beriman, kamu tak nak ikut, aku tak boleh buat apa-apa. Innama ana bashar, aku manusia biasa. Yuha ilai, aku cuma mendapat wahyu yang memerintahkanku menyampaikannya untuk beritahu kamu pada suatu asas utama, annama, bahawasanya ilahukum, Tuhan kamu. Ilahun wahid, Tuhan yang satu. Fastaqimu ilai, maka hendaklah kamu berpegang teguh dengannya. Wastaghfiruh, dan mohon ampun kepada Allah atas kesilapan kamu. Kalau tidak, wawailul lil musyrikin, maka kecelakaan yang menanti kamu, wahai orang yang mempersekutukan Allah. Rasulullah Allah suruh beritahu, orang kafir, aku ni cuma manusia. Aku tak boleh paksa kamu beriman. Dan aku tak ada kekuasaan itu. Dan aku manusia yang Allah beri wahyu untuk menyampaikan kepada kamu, Tuhan tu satu. Baik, Nabi SAW tak cakap banyak. Tak diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk cerita banyak benda. Sebut benda asas yang membezakan secara paling utama. Tuhan kami satu. Tuan-tuan, kita kalau bawa ayat ni pada semua agama lain, cukup ia membezakan kita dengan mereka. Tuhan kita satu. Tuhan kamu satu. Tuhan kita satu. Bukan banyak, bukan ada anak, bukan ada isi. Tuhan kita satu. Ini asas yang penting dalam kebenaran Islam. Yang kita sebut wahdaniyah keesaan. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan Rasulullah menyampaikan kepada mereka, maka ikutilah ke asas keimanan ini dan mohon ampun atas kesilapan kamu. Kalau tidak, celakalah kamu, wahai orang-orang yang menyekutukan Allah. Alladzina la yu'tuna zakah. Lalu Allah menyebut sifat-sifat orang kafir. Itu mereka yang tidak menunaikan zakat. Dan mereka yang tidak yakin pada hari akhirat. Baik, di sini pertama nak isyaratkan, siapa yang tak bayar zakat maka dia kafir. Satu. Yang kedua nak beritahu bahawa dalam syariat orang kafir atau dalam agama orang kafir tak ada istilah zakat. Tak ada. Apa itu zakat? Zakat satu pembersihan dan diri dan harta. Dan zakat ini menunjukkan rasa kasihan belas kepada manusia. Zakat merupakan chariti yang terbesar di dunia. Dalam kajian yang dibuat, tidak ada kebajikan paling besar di dunia selain zakat. Kita ada NGO banyak yang dibuat oleh orang kafir, negara kafir dan sebagainya, yang himpunkan sekian-sekian banyak. Tapi dia tak boleh lawan chariti paling terbesar di dunia, zakat. Sebab zakat dia ada asnaf yang merupakan sifatnya bersifat chariti, kebajikan. Ni kalau kira zakat yang dikeluarkan ini mungkin bilion. Bilion. Kita kat Malaysia saja. Kalau kita kira satu Malaysia ni, dekat 1 bilion. Kita kat Johor beratus juta. Dekat wilayah pun dekat setengah bilion. Kian negeri 140 juta, 200 juta. Ni ada seorang kaya Islam, zakat dia saja 200 juta dolar USD zakat. Dia bilion. Dia keluarkan zakat setiap tahun 200 juta. Ni kalau kira semua zakat satu dunia, dia menjadi chariti terbesar di dunia. Yang tak ada orang boleh cari. Agama lain tak ada istilah zakat, tak ada. Tak ada pengorbanan itu. Ya, kalaupun mereka bagi atas sifat personal mereka, bukan ajaran mereka. Kita kan zakat wajib. Yang tak keluar zakat, maka kafir. Bila Rasulullah wafat, yang pertama kelompok yang pertama muncul, yang murtad ialah kelompok tak nak bayar zakat. Sehingga kata Abu Bakar, demi Allah, aku akan memerangi mereka yang tak nak bayar zakat. Yang pernah mereka berikan walau sebesar tali unta. Walaupun sebesar tali yang ikat unta, tak bagi, aku akan serang mereka. Kerana tidak ada orang boleh memisahkan solat dan zakat. Kedua-duanya kalau ditinggalkan menjadi kafir. Maka Allah menyebut sifat orang musyrik, dia tak akan keluar zakat. Pertama, satu peringatan besarnya zakat. Kalau orang mengingkari zakat, dia boleh kafir macam orang kafir ni. Yang kedua, nak beritahu orang kafir, memang tak akan ada cerita itu. Atas sifat NGO, personal itu adalah kita cerita tentang asas agama.
Ada tak agama lain wajibkan zakat? Sebagaimana kita ada zakat simpanan, zakat ternakan, zakat tanaman, zakat harta karun atau rikas. Berpuluh jenis zakat yang ada dalam Islam yang wajib. Wajib keluar. Bukan kita ada zakat pendapatan. Untuk menunjukkan bagaimana Islam menjaga masyarakat. Jaga. Menjaga masyarakat yang kurang, yang kita katakan yang tidak punya kecukupan, maka datang zakat. Kemudian Allah menyebut, wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka tidak yakin pada hari akhir. Ini sifat orang kafir. Innal ladzi manakala orang-orang yang beriman sentiasa beramal soleh. Orang beriman dalam hal keadaannya beramal soleh. Lahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka pahala yang tidak pernah terputus. Yang tidak pernah terbatas. Yang tidak pernah terhad. Orang beriman pahalanya terus jalan dan jalan. Dan doa kepada orang beriman terus jalan dan jalan. Walaupun dalam keadaan dia sakit, jalan pahala. Kata Imam As-Sudi, ayat ini turun kepada orang yang sakit tidak mampu bangun. Dan juga orang yang hormat orang tua, bangka. Dan orang yang lemah, tak mampu lagi buat taat, tetap ditulis pahala. Kita masih hidup, masih sihat pergi masjid, menuntut ilmu. Tapi sampai peringkat dah tua, sakit tulang belakang, sakit macam-macam. Kita pun tak pergi, pahala jalan. Atau sampai peringkat kita sakit teruk, tak boleh bangun. Macam-macam bentuk sakit, dapat pahala. Atau tiba-tiba ada halangan tertentu. Yang memang kita boleh pergi, tiba ada halangan tertentu. Tetap dapat pahala. Ini yang dimaksudkan orang beriman dan beramal soleh. Bagi mereka pahala yang tak putus. Maka beruntunglah orang beriman. Maka celakalah orang kafir. Makinlah perbezaan iman dan kafir. Orang iman terus menuai pahala mereka. Walau mereka tak buat lagi kerana alasan tertentu. Orang kafir terus ditimpa dengan kecelakaan. Sebab mereka menyekutukan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.